Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga kita di bawah rahmat-Nya, memelihara kita dalam kesihatan yang baik dan juga melindungi kita daripada perkara-perkara yang berbahaya seperti wabak penyakit dan juga bencana alam dan sebagainya. Saya juga mendoakan tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan juga penyokong tabung haji Travel and Services sentiasa di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan di bawah pemeliharaannya di mana sahaja berada. Jadi insya-Allah sama-sama kita doakan pada setiap masa sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar dan penyokong setia tabung haji travel, kita kembali dalam segmen bicara ilmiah kita. Pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan ataupun kita akan melihat apakah perkara yang boleh menjadi pelindung bagi seorang muslim. Pelindung bermakna pendinding ataupun yang melindungi seorang muslim ataupun muslimah itu daripada perkara-perkara yang tidak baik ataupun yang tidak diingini. Kalau kita tengok kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dalam surat khabar, kita lihat di media sosial dan sebagainya, banyak kes-kes yang berlaku yang berpunca daripada tekanan perasaan, kemudian daripada masalah mental dan sebagainya, yang mana benda itu sebelum ni tidak pernah berlaku, tetapi kerana perkara-perkara yang mendatang, tekanan-tekanan menyebabkan gangguan jiwa, menyebabkan kesan-kesan yang lebih teruk, seperti boleh menyebabkan kehancuran rumah tangga, menyebabkan kes-kes yang tidak diingini dan sebagainya. Apa kata dalam kita cuba menyelesaikan perkara tersebut secara fizikalnya, secara fizikal kita berusaha dan sebagainya, kita kembali ke jalan yang mana ditetapkan oleh Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah gariskan di dalam Al-Quran ataupun yang mana telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati? Kerana tidak lain dan tidak bukan, semuanya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kuatnya pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lah dengan rahmat-Nya yang menjaga kita dan memelihara kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini tersebut. Jadi kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan kita yang menjadikan kita, yang mengatur segala urusan kehidupan kita. Apabila kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, mencukupkan kita, melindungi kita daripada perkara-perkara yang kita tidak mahu ataupun yang memang kita nak jauhkan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah kata, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu telah cukup baginya. Bukan bermaksud bergantung, bertawakal semata-mata tanpa berusaha, tidak. Kita berusaha menyelesaikan masalah, kita perlahan-lahan cuba untuk menyelesaikan satu perkara dengan cara yang baik, tetapi dalam masa yang sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kita bergantung. Sebab itulah antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada anak baginda, iaitu Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha, apabila Nabi SAW mengajarkan doa kepada Fatimah dengan doanya, "Ya Hayyu Ya Qayyum", wahai Allah, yang mana Allah itu yang hidup dan sentiasa ada. "Bi rahmatika astaghith", dengan rahmatmu ya Allah aku memohon pertolongan. "Aslih li sya'ni kullah", perbaikilah, perbaikilah segala urusanku, untukku segala urusanku.
wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau sandarkan ya Allah satu urusan pun kepada aku walaupun dengan sekelip mata. Kita tak nak kita kata aku berjaya kerana apa? Kerana aku usaha. Aku kaya kerana aku usaha. Aku buat begini dan sebagainya kerana usaha kita semata-mata. Tidak. Tetapi semuanya dengan rahmat dan juga taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itulah kita dapat menjaga diri kita, kita dapat memajukan diri kita dan sebagainya. Semuanya kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah itu yang memasukkan kita ke dalam syurganya. Bukan kerana amal soleh, banyaknya amalan yang kita lakukan, banyak mana pun amalan yang kita lakukan, tetapi kalau tidak mendapat keredaan dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak menjadi sebab ataupun punca untuk kita masuk ke dalam syurganya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara perkara yang kita perlu tekankan adalah antara punca masalah yang berlaku adalah kerana kosongnya jiwa kita. Apabila jiwa kita ini kosong, tak ada apa yang dapat melindungi kita ataupun mendinding kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Ya, apabila jiwa seseorang itu kosong, maka syaitan mudah untuk datang untuk apa? Menghasut, untuk memasukkan perkara-perkara yang tidak baik, untuk menanamkan sifat-sifat yang tidak baik, dengki, iri hati dan sebagainya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diumpamakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya seseorang yang mana dalam dirinya, pada dirinya itu tidak ada sedikit pun daripada Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, kurang membaca Al-Quran, dan yang lebih takut tidak membaca Al-Quran. Ya, apa yang berlaku? Dia adalah seperti kal baitil kharib, seperti sebuah rumah yang kosong ataupun sebuah rumah yang usang. Ya, rumah yang usang, kita nak masuk pun takut. Ya, bila masuk rumah yang usang, yang tidak didiami, tidak dihuni, kita masuk rasa lain, rasa macam tak tenang, tak selesa dan sebagainya. Jadi umpamakan kalau benda itu berlaku pada kita, kita ini adalah seumpama satu rumah yang kosong atau yang usang. Jadi orang takut nak dekati, kemudian malaikat pun menjauhi dan sebagainya. Sebab itulah kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan bahawa jika ada rumah yang dibacakan di dalamnya, terdapat dalamnya orang yang membacakan Al-Quran, maka keberkatan yang melimpah ruah akan datang pada rumah tersebut beserta dengan kebaikan. Kemudian apa yang berlaku juga, malaikat akan datang memenuhi rumah tersebut. Ya, datang berada di sekeliling penghuni rumah ataupun ahli rumah tersebut, dan syaitan-syaitan, iblis dan sebagainya akan mula menjauhi. Itu yang kita nak apabila jiwa yang kosong itu diisi dengan satu perkara, dan perkara yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Tetapi sayangnya ramai yang kurang membaca Al-Quran. Maka yang berlaku adalah bertentangan dengan apa yang disarankan, yang dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka apa yang berlaku pada rumah tersebut? Kurangnya keberkatan, kurangnya kebaikan. Yang lebih menakutkan apabila malaikat mula menjauhi, tetapi apa yang datang? Syaitan-syaitan dan iblis tadi, menyebabkan di rumah tadi kurang tenang, sering bergaduh, sering pukul memukul, sering caci memaki, sering herdik mengherdik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana jiwa yang kosong tadi mudah untuk dimasuki oleh unsur-unsur yang tidak baik daripada syaitan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang boleh menjadi pelindung dalam diri kita juga adalah seperti kita berzikir ataupun kita membaca Al-Quran. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu Al-Quran adalah perkara yang terbaik untuk kita bacakan untuk memenuhi ataupun memenuhkan jiwa kita yang kosong tadi. Kerana Al-Quran ataupun zikir ini adalah satu perkara yang dapat menenangkan hati. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28, Allah kata, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub."
sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, maka jiwa ataupun hati tadi akan menjadi tenang. Ya, apabila kita berzikir, apabila kita membaca Al-Quran, dan dalam Al-Quran dan dalam zikir itu adalah ibarat doa. Bahkan apabila kita membaca Al-Fatihah, tidakkah dalam Al-Fatihah itu adanya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan, bila jalan yang lurus bermaksud jalan itu yang Allah redha, jalan itu yang Allah pandu, jalan itu jugalah yang Allah buka untuk memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Jadi rebutlah peluang yang ada, ya, dalam kelapangan kita, dalam ketidakkesibukan kita. Bahkan kalau sibuk sekalipun, tidak rugi kalau mulut kita menyebutkan zikrullah, zikir dan sebagainya. Dalam keadaan kalau kita kerja sibuk, kita balik kerja sekurang-kurangnya kita akan naik kenderaan, motor ke, kereta ke, atau kenderaan awam sekalipun. Antara masa sebelum nak sampai rumah, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita isikan dengan zikrullah. Ya, kadang-kadang sebaliknya apa yang berlaku dalam balik itu, dalam keadaan stres, dalam keadaan letih bekerja tadi, apa yang buat? Jam sikit kita maki. Apalah driver depan ni, apalah tak belok ni dan sebagainya. Itu kadang-kadang berlaku pada semua kita. Cumanya kadang-kadang dalam keadaan tidak sedar. Tapi apabila sedar, jangan kita buat. Sebab perkara itu adalah memudahkan, menunjukkan bahawa jiwa kita ni kosong, senang masuk. Kita nak ikut, ya, nafsu kita tengah marah, syahwat kita rasa macam nak tunjukkan kita lebih hebat dan sebagainya. Itu menyebabkan kita hon-hon lah, kita caci maki lah, kita bawa dengan laju lah dan sebagainya. Jadi itulah benda-benda yang menyebabkan perkara-perkara ataupun benda-benda yang tidak baik mudah untuk masuk dalam diri kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia antara yang penting sekali adalah kita menjaga solat kita. Solat ini adalah satu perkara yang penting, kerana solat bermaksud apa? Bermaksud doa. Apabila kita solat, bermaksud kita juga berdoa kepada Allah. Kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menghadap, kita sedang berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan raja kepada segala raja, lebih tinggi daripada segala sultan, lebih tinggi daripada segala raja dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku kalau kita tengok di zaman Nabi SAW, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Salim, ya, Salim bin Abil Ja'ad, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, apabila Nabi SAW bila rasa letih dan sebagainya, Nabi kata apa? Nabi kata kepada Bilal bin Rabah, kepada muazzin baginda, ya, Nabi kata, wahai Bilal, aqimis salah, ya, aqimis salah arihna biha, dirikanlah solat, rehatkanlah kami, tenangkanlah kami. Kerana apa? Dengan solat tadi mendatangkan kerehatan kepada Nabi dan juga para sahabat. Sampai begitu sekali, ya, sampai begitu sekali. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk mataku itu di dalam solat. Apabila solat, Nabi rasa tenang, rasa sejuk. Begitu juga dengan para sahabat. Bahkan Nabi SAW disebutkan, iza hazabahu amrun, Nabi buat apa? Salla. Apabila datang satu perkara yang mendukacitakan, yang merunsingkan, datang satu masalah, apa Nabi buat? Nabi solat. Kerana dengan solat itu dapat menenangkan diri. Dengan solat itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam solat itu banyaknya kita bersujud? Bukankah baginda Nabi SAW juga mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu, ya, min rabbih huwa sajid fa akthirus sujud. Yang mendekatkan, benda yang paling dekat antara seorang hamba itu dengan Tuhannya, iaitu Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang bersujud. Orang yang bersujud sangat dekat kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka perbanyakkanlah sujud. Maka dengan erti kata lain, apabila perbanyakkan sujud, maka perbanyakkanlah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna yang wajib tetap kita buat, tapi banyakkan juga solat sunat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melembutkan jiwa kita yang sebelum ni keras. Ya, kalau batu tadi pun, ya, batu besar mana pun, kalau dititiskan air kepadanya, lama-lama batu tu dia akan lekuk juga. Ya, batu tu dia tidaklah hancur terus, tapi dia akan lekuk, menandakan semua benda yang keras pun boleh dilembutkan. Apatah lagi kalau hati kita ini keras, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyakkan solat. Tetapi malangnya yang berlaku di zaman kita ini, solat itu dipandang remeh ataupun disengaja dilewat-lewatkan, dilengahkan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam, ya, dalam surah Maryam Allah kata apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang nanti golongan yang mana golongan itu, yang mana mereka ini mengabaikan solat, melewat-lewatkan solat, meninggalkan solat dan sebagainya. Apa yang berlaku apabila mereka meninggalkan solat? Wattaba'u syahawat, mereka akan mengikut syahwat-syahwat, nafsu-nafsu yang tidak baik dan sebagainya. Apa kesan yang berlaku? Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan bertemu dengan kesesatan. Na'udzubillah, orang yang bertemu dengan kesesatan, bukankah itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Dan bukankah kalau orang yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala untuk diazab? Itu yang kita takut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila seorang itu telah mukallaf, ya, telah layak dipertanggungjawabkan padanya untuk pahala dan dosa, jagalah solat. Sebab itu kita didik anak kita daripada kecil untuk bersolat. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahawa apabila anak itu berumur 7 tahun, kita ajak dia bersolat, perintahkan dia untuk mula bersolat. Lebih awal lebih bagus, sebab 7 tahun itu adalah kebanyakan kanak-kanak sudah mumayyiz. Ada orang yang 5 tahun dah mumayyiz, ya, 5 tahun dah pandai, silakan ajar anak daripada umur 5 tahun. Tetapi Nabi maksudkan kebiasaannya kanak-kanak kecil ini umur 7 tahun dia sudah mumayyiz, dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Tetapi apabila anak itu telah berumur 10 tahun, yang mana kebiasaannya umur 10 tahun ni ada anak-anak yang sudah baligh, yang sudah jadi mukallaf, dipertanggungjawabkan kepadanya dosa dan juga pahala, maka sekiranya dia tidak solat, maka boleh dipukul. Bukan pukul yang sampai mendera dan sebagainya, tidak. Pukul dengan dalam keadaan pukul yang ringan untuk memberikan pengajaran akan pentingnya solat tadi dalam kehidupan. Jadi pentingnya kita menjaga solat kita, kerana solat itu dapat menjaga kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah penolongmu itu sabar dan salat. Sebab apa? Apabila kita bersabar dan kita salat, maka kita dapat jadikan satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, dapat rasa ketenangan dalam jiwa kita, dapat rasa macam satu kemudahan, satu penyelesaian kepada kesulitan kita. Maka itulah penolong yang terbaik. Sebab itu Allah kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya solat itu sangat berat, melainkan pada orang yang khusyuk, orang yang tunduk, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan suka dan cinta kepada solat tadi, kerana solat itu baginya adalah satu perkara yang mudah, tidak membebankan dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi lagi saya hormati. Jadi seterusnya antara perkara yang boleh menjadi pendinding ataupun pelindung bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah memperbanyakkan istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini kita sudah sedia maklum. Dengan perkataan yang paling mudah, dia ada banyak lafaz, tapi perkataan yang paling mudah apabila kita menyebutkan astaghfirullahal azim, itu paling ringkas. Apa kelebihan istighfar? Kita tahu dengan istighfar Allah akan membuka kemudahan bagi kita. Selepas kesulitan, datangnya kemudahan. Selepas kesedihan, datangnya kegembiraan. Dan Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang benda yang datang kepada kita ni kita tak tahu. Tengah duduk diam-diam,
tiba-tiba datang perasaan ni, dengar bunyi suara halus, dengar bunyi suara kasar dan sebagainya, kan? Jadi gangguan dan sebagainya, rasa tekanan, terbeban dengan ini. Jadi semua itu, benda itu terkumpul. Jadi menyebabkan ada suara kata bunuh diri, ataupun buatlah begini ya. Ada bunyi bising sikit ke, pukullah dia. Padahal itu bukan kehendak kita, tetapi ada satu suara yang sedang mencocok kita, sedang membawa kita, sedang membimbing kita ke arah perkara yang tidak baik tadi. Maka segeralah beristighfar. Disebutkan dalam hadis ya, syaitan ini, apabila syaitan ataupun iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenankan. Bila syaitan berkata ataupun iblis berkata, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaan engkau ya Allah, dalam surah Sad ya Allah, dalam surah Sad ayat yang ke-82. Apabila syaitan kata ataupun iblis kata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaan engkau, keizzahan engkau ya Allah, aku memohon untuk menyesatkan semua manusia sampailah hari kiamat. Ya, dengan arti kata lain, semua manusia tak ada yang terlepas, semua akan kena dengan hasutan syaitan. Tetapi iblis kata apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali apabila dalam kalangan hamba itu adanya orang yang ikhlas, dia buat semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya daripada nafsu dan juga syaitan. Sebab kadang-kadang diceritakan dalam hadis, syaitan ini dia mengganggu kita sampai dia menimbulkan persoalan. Siapa yang menciptakan ini? Siapa mencipta ini? Kenapa sebab jadi begini? Sehinggalah terbawa kepada satu persoalan yang terbesar, iaitu siapa yang menciptakan Tuhan kita. Jadi apabila Nabi kata, apabila datang perkara itu terlintas, siapa yang menciptakan Allah, maka segeralah beristighfar dan akan berhenti daripada perkara tersebut. Maka istighfar itu dapat menjauhkan syaitan ataupun iblis daripada diri kita yang cuba membawakan persoalan-persoalan yang tidak baik ataupun perkara-perkara yang merosakkan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirnya suka saya sebutkan adalah antara yang digalakkan di dalam Islam adalah kita memperbanyakkan berjemaah. Berjemaah ini bukan sahaja di dalam solat, tetapi dalam keadaan kita berada dalam keadaan yang ber-SOP ini ya, dalam keadaan PKP, kita faham bukannya nak berkumpul dan sebagainya. Kita ada ahli keluarga. Kemudian kita ada juga tempat-tempat tertentu yang sesuai untuk kita berkumpul, sesuai dengan SOP dan sebagainya. Bermaksud jemaah tadi adalah kita bergaul dan bercampur dengan masyarakat, dan khususnya lebih dalam solat berjemaah bersama ahli keluarga dan sebagainya. Kerana apa? Sebab jemaah tadi apabila kita bersama beramai dengan orang lain dan sebagainya, kita tak sempat untuk memikirkan melakukan maksiat, berbanding kalau kita duduk seorang, tak tahu nak buat apa. Ketika itu syaitan akan menanamkan dalam diri kita, buatlah maksiat, tengok filem-filem yang tidak baik, tengok handphone, perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Kerana apa? Kerana duduk berseorangan. Sebab itu duduk berseorangan ni sangat mudah untuk buat maksiat. Kalau kita bercampur dengan ramai dan sebagainya, dapat mengurangkan risiko berlakunya maksiat tadi. Sebab itulah kata Nabi SAW, ada sebuah hadis yang agak menarik. Apabila Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata, ini sebagai contoh apakah keburukan apabila kita sering duduk berseorangan dan sebagainya. Nabi kata, ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi as-salah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa'alaikum bil jama'ah fa innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kata Nabi SAW, sekiranya tidaklah ada 3 orang yang berada di satu kampung. Ya, satu kampung bukan 3 orang, lebih lagi, tapi Nabi nak tunjukkan 3 orang ni kira ramailah. Ya, tidaklah 3 orang yang berada di satu kampung ataupun di suatu tempat perkampungan dan sebagainya, pedalaman, yang mana tidak didirikan solat. Mereka tidak mendirikan solat bersama-sama, tidak bercampur bergaul, mendirikan solat berjemaah dan sebagainya. Illa qad istahwadha alaihim syaitan, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan.
Maka kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah, maka kamu hendaklah melazimi jemaah, solat berjemaah dan sebagainya. Kerana apa? Fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu dia akan makan daripada kambing yang jauh ataupun yang terpencil. Ya, ibaratnya macam satu gerombolan kambing yang berada, tiba-tiba ada seekor kambing yang dia jauh, terpencil daripada kambing-kambing yang lain. Serigala kalau nak makan, berani ke dia masuk dengan kambing ramai-ramai? Tak. Takut juga kambing tanduk dan sebagainya. Tetapi ada seekor kambing yang hujung tu dia target. Dia aim kat situ, dia target bahawa kambing itu akan jadi mangsanya. Ya, betul. Itulah yang namanya sebagai al-ghanamul qasiyah, iaitu kambing yang jauh ataupun terpencil. Kita tak nak jadi begitu. Kita tak nak jadi terpencil dan sebagainya. Mudah untuk syaitan target kita, aim kita untuk masukkan perkara-perkara yang tidak baik, hawa nafsu dan sebagainya, menyebabkan kita terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Itu yang kita takut. Na'udzubillah. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seperti mana contoh-contoh tadi yang diterangkan dalam Islam dan sebagainya, dengan zikirnya, dengan membaca Al-Qurannya, dengan solatnya, dengan istighfarnya dan sebagainya. Secara tidak langsung perkara itu dapat menstabilkan emosi kita, dapat menyeimbangkan antara fizikal dan juga mental kita, dan pastilah perkara-perkara tersebut dapat melindungi kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Jadi itu sahaja, segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah dan kurang itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.